Salam sejahtera saya diucapkan kepada para pegawai JPM Melaka, pegawai-pegawai PPD Jasin, jurulatih utama program pelonjakan budaya penyelidikan dalam kalangan guru-guru besar baharu tahun 2021 serta rakan-rakan guru besar yang turut mengambil bahagian dalam program ini. Saya, Encik Tan Kim Kok, lantikan pada 18 Mei tahun 2020 sebagai guru besar di LJKC Tun Hua, Ngelas. Sekolah saya terletak di luar bandar Jasin dan hanya terdapat 60 orang anak murid, termasuklah 16 anak murid prasekolah. Bilangan guru sekolah saya hanya 11 daripada 12 orang mengikut peruntukan ABM yang sepatutnya. Pada petang yang berbahagia ini, izinkan saya membentangkan kajian tindakan saya yang menjurus kepada pengurusan bilik darjah yang berkesan, yang bertajuk pembentukan disiplin diri murid melalui rutin saya paling hebat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebagai menyangkut baik slogan JPM Melaka iaitu Prasekolah Jenama Kerajaan Nombor 1, Jawatan Kuasa Indo Kajian Tindakan telah menggunakan prasekolah sebagai fokus utama kajian tindakan kali ini. Ini adalah rata-rata AJK kajian tindakan ini beranggapan bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya, dan rakan-rakan AJK Indo kajian tindakan sebulat suara mengatakan bahawa disiplin ataupun pengawalan bilik darjah yang berkesan akan membentuk saksiat kemenjadian murid. Ini adalah kerana salah satu faktor yang mempengaruhi kualiti pendidikan ialah pengurusan bilik darjah oleh para guru, terutamanya pendekatan disiplin yang digunakan di dalam bilik darjah oleh guru itu. Maka pengurusan bilik darjah yang berkesan dapat membimbing, menolong murid-murid tersebut memperolehi saksiat diri yang menentukan masa depan mereka. Oleh itu, Jawatan Kuasa Indo telah membuat analisis dan menjana 4 dimensi. Yang pertama, pengurusan fizikal bilik darjah. Yang kedua, aktiviti-aktiviti program terancang. Yang ketiga, aktiviti-aktiviti pengurusan masa. Dan terakhirnya, kawalan sikap murid. Kajian tindakan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pengurusan bilik darjah menerusi aktiviti-aktiviti program terancang dan kawalan sikap murid di peringkat prasekolah. Dalam daripada itu, saya telah membuat 4 kali dalam tahun ini pencerapan dan pemantauan terhadap guru prasekolah saya iaitu Dr. G. Dan dalam daripada itu, terdapat 5 kelompok masalah dikesan. Masalah yang paling ketara ialah terdapat 37% ataupun 6 orang daripada 16 orang anak murid prasekolah tidak memberi tumpuan semasa PDPC disampaikan. Manakala terdapat 25% anak murid prasekolah meninggalkan tempat duduk sewaktu aktiviti PDPC. Dan yang lain ialah 19% berlari-lari di dalam kelas dan membuat bising, 13% dan 6% bertindak agresif sewaktu program aktiviti kelas diadakan. Dapatan dari pengesanan masalah ini, kita telah mendapat fokus kajian iaitu meningkatkan pengurusan bilik darjah prasekolah. Yang kedua, membimbing murid untuk membentuk disiplin diri. Kerana ketidakdisiplinlah mereka, maka pengawalan kelas tidak terjadi dan penyampaian PDPC tidak kesampaian dan menyebabkan kemenjadian murid terbantut. Oleh itu, persoalan kajian ialah adakah disiplin diri murid dapat dibentuk melalui aktiviti-aktiviti rutin saya paling hebat, iaitu melaungkan slogan saya paling hebat. 1.
senaman imbangan badan dan meditasi 10 saat. Maka kajian tindakan saya kali ini terdapat 3 intervensi. Yang pertama, saya paling hebat. Yang kedua, senaman imbangan badan. Dan yang ketiga, meditasi 10 saat. Okey, sekarang saya satu persatu memperkenalkan kajian tindakan saya. Kumpulan sasaran saya sememangnya murid prasekolah yang terdiri daripada 16 orang, 8 orang lelaki dan 8 orang perempuan, dan kita memilih 5 orang anak murid yang dijadikan target secara berfokus. Dan kalau mengikut komposisi murid mengikut tahun, terdapat 11 orang anak Melayu, 3 orang anak India dan masing-masing 1 Bidayuh dan 1 orang Cina. Okey. Apakah kaedah yang digunakan untuk membuat kajian tindakan ini? Yang pertama, kajian kualitatif, iaitu untuk memahami fenomena pembentukan disiplin diri murid melalui aktiviti-aktiviti rutin program teranjang. Yang kedua, kajian kualitatif adalah bersesuaian dengan ciri-ciri model Dick dan Carey yang menekankan pengumpulan data dan membuat kesimpulan secara berterusan. Dan model Dick dan Carey ada 10 komponen kecil yang saling hubung kait dan setiap model ini menerima input daripada langkah yang sebelumnya dan memberi hasil kepada langkah yang berikutnya. Nah, ini adalah sistem pelaksanaan program rutin saya paling hebat berasaskan model Dick dan Carey. Dan ke-10 langkah model Dick dan Carey diaplikasikan ke dalam 3 fasa. Yang pertama, fasa analisis keperluan program. Yang kedua, fasa perancangan aktiviti rutin. Yang terakhir, fasa pelaksanaan dan penilaian program. Setelah masalah telah dikesan dan telah mendapat langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, sekarang kita menjana prosedur kajian ini. Pada awal tahun persekolahan, Dr. Chi telah memperkenalkan slogan saya paling hebat dalam mesyuarat guru, mesyuarat PIBG, mesyuarat agung PIBG, mesyuarat kurikulum dan dijadikan beberapa ibu bapa prasekolah sebagai AJK Indo program kajian tindakan ini. Dan guru juga memperkenalkan amalan fokus kepada kelas. Guru menerangkan kebaikan daya fokus kepada murid-murid. Jika saya fokus, saya boleh melihat dan mendengar dengan teliti. Dan di sini adalah contoh-contohnya slogan yang telah dijana. Yang pertama, pakai pelitup muka, saya paling hebat. Ini slogan ini adalah mengikut situasi semasa. Kalau pakaian saya dapati pakaian dia kurang kemas, mungkin dia melaungkan slogan ini, pakaian bersih dan kemas, saya paling hebat. Berjalan betul, saya paling hebat. Dengar dengan teliti, saya paling hebat. Slogan-slogan ini selalu dimain-mainkan oleh cikgu dan selalu didengar oleh anak-anak murid. Dan kaedah pengumpulan data yang pertama, senaraikan kadar tingkah laku seperti apa yang tadi saya buat kata itu tidak memberi tumpuan sewaktu PDPC, meninggalkan tempat duduk secara kerap, berlari-lari di dalam bilik darjah, menjerit atau membuat bising, bertindak agresif dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, rekodkan perhatian. Apa yang kita lihat, apa yang dikaji, saya buat perekodan. Sewaktu perbualan awal sebelum persekolahan, merekodkan perhatian dalam sebuah buku nota agenda perbualan dengan anak murid. Sebelum waktu PDPC, mereka duduk, bagaimana cara dia? Bagaimana pergaulan mereka? Adakah suara mereka lagi masih bermaki hamun ataupun secara lunak? Inilah perubahan yang saya perlu buat rekod dah. Pandangan dan tindakan murid terhadap perkara-perkara yang berikut. Prosedur operasi standard dalam waktu menangani pandemik COVID. Tingkah laku yang baik seperti memberi ucapan, mengelakkan diri daripada perkara negatif, tidak panjat, tidak berlari di dalam kelas, keterampilan diri yang tinggi, pakaian kemas, senyuman yang lebar, mengamalkan nilai-nilai murni, tidak membuang sampah, menolong cikgu, kejayaan murid yang mementingkan disiplin diri. Yang ketiga, jurnal reflektif guru.
mencatatkan perkembangan pembentukan sikap dan pelibatan murid dalam waktu PDPC. Adakah murid lebih menumpukan perhatian? Adakah mereka melibatkan secara langsung seperti apa yang termaktub dalam SKPNG4, aspek yang keempat, terutamanya 4.6, iaitu murid memberi respon menjurus kepada pemikiran kritis dan kreatif kepada apa yang disampaikan oleh cikgu-cikgu. Guru memantau perkembangan murid. Beberapa soalan perlu dijawab dalam jurnal reflektif ini pada setiap minggu seperti, adakah murid menghadapi masalah tingkah laku yang perlu diambil tindakan segera, semakin liar atau apa? Adakah murid bertindak mengikut bimbingan slogan saya paling hebat? Kalau tidak, apakah tindakan susulan? Apakah perubahan trend tingkah laku dan komunikasi dalam kalangan murid? Adakah mereka berubah sikap menjadi lebih baik ataupun sebaliknya? Dan intervensi kajian. Ilustrasi gambar slogan dipaparkan di atas dinding bilik darjah yang mudah diakses oleh murid dan guru. Dan ini contoh-contohnya. Setiap gambar dalam slogan diwakili oleh satu gerakan badan. Guru memberi clue gerakan slogan sebagai ingatan kepada murid yang menunjukkan masalah tingkah laku. Ini contoh-contohnya, saya telah buat video, rakaman video. Cui Pang, saya paling hebat, dia kata. Dia dah menjerit, saya pakai pakaian biasa, saya paling hebat. Saya menggosok gigi setiap hari, saya paling hebat. Yang kedua, tindakan imbangan badan. Murid perlu membilang dari 1 hingga 10 untuk setiap gerakan imbangan. 20 kali untuk setiap gerakan. Rakaman video. 1, 2, 8, 9, 10. Ini juga. Aktiviti membolehkan mereka berasa selain daripada duduk dan belajar, menulis, membuat kerja, saya juga dapat membuat aktiviti yang dapat menggerakkan saya supaya saya tidak mengantuk. Jadi murid-murid tertarik hati dengan penyampaian cikgu ataupun tindakan ataupun cara pendekatan cikgu. Mereka lebih hormat, lebih suka pada cikgu ini. Tindakan 3, meditasi 10 saat. Murid-murid duduk senyap sambil melakukan aktiviti bernafas dengan perlahan. Guru membimbing murid bernafas dengan betul sambil menyebut tarik nafas, hembus nafas. Tarik nafas, hembus nafas. Contohnya, dapatan kajian. Daripada aktiviti 1, slogan saya paling hebat yang dijalankan didapati, murid-murid prasekolah sangat seronok melaungkan slogan tersebut sambil melakukan gerakan badan. Pernah saya melihat ada satu situasi sewaktu mereka beredar untuk pulang dan ada seorang yang bernama Adisya. Dia dah jumpa ibu, dia bersalaman ibu, selamat petang mungkin dia sebutlah. Dan setelah dia bersalam, dia melaungkan slogan saya paling hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, ini menunjukkan slogan ini telah menjadi satu budaya, menjadi satu amalan bukan sahaja di dalam kelas saja. Tetapi mereka faham perbuatan bersalaman ini memang satu yang baik dan mereka melaungkan sendiri saya paling baik, saya paling hebat. Guru juga kelihatan mudah untuk mengawal disiplin murid, pengurusan bilik darjah menjadi amat efektif. Dapatan kajian. Pelaksanaan aktiviti ketiga dan 2 dan ketiga memberi impak yang tinggi ke atas penglibatan murid dalam PDPC. Itu senama imbangan dan meditasi sekolah membolehkan anak murid saya, membolehkan mereka lebih berfokus dan berasa mereka datang ke sekolah untuk mempelajari sesuatu yang lain daripada yang lain. Bukan sahaja menerima secara duduk dan menulis, membuat kerja yang memboringkan. Dan peneguhan positif merupakan tindakan yang amat penting dalam mengukuhkan disiplin yang telah dibentuk dalam kalangan murid. Ini perubahan yang nyata yang saya nak letakkan di akhir-akhir ini. Apabila telah sampai ke kelas, kalau dulu mereka buat bising, pergi ke dapur cari makan, pergi ke dapur cari
dapur cari sudu untuk mengetuk meja. Setelah kajian tindakan ini dilakukan, mereka datang 7 suku dan ambil buku untuk membacanya. Inilah perubahan sikap dan kajian tindakan ini telah mendatangkan sedikit sebanyak hasilnya, tuan-tuan dan puan-puan, dan rumusan dan dapatan implikasinya. Murid-murid telah memaparkan disiplin diri yang mantap, tetapi masih perlu dikukuhkan. Perkembangan pembentukan sikap dan pelibatan murid dalam waktu PDPC, mereka lebih berfokus, lebih berminat dan lebih hormat pada cikgu. Apabila mereka hormat pada cikgu, apa yang dipesan diturunkan oleh cikgu-cikgu, mereka akan ikuti. Murid-murid berjaya membentuk disiplin diri melalui program rutin Saya Paling Hebat. Program ini telah memberi impak ke atas pendidikan yang berkualiti dengan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Okey, sekian, terima kasih pembintangan kajian tindakan ini.